Assalamualaikum. Okay, hari ni review Al-Quran Amazing. So kita cerita apa yang istimewanya dengan Al-Quran Amazing ni. Asalnya bro pakai Al-Quran yang ini, dia ada terjemahan dan juga ada tajwid, tanda-tanda berwarna untuk tajwid lah. Tapi satu masalah dengan Al-Quran ni pada bro ialah dia tak ada tanda wakaf dan ibtidak. So kadang-kadang macam tak tahu nak berhenti kat mana. Jadi untuk memudahkan tu, bro order Al-Quran dengan terjemahan dan juga panduan wakaf dan ibtidak, terbitan Telaga Biru. Yang ini memang Al-Quran terjemahan dan dia ada tanda wakaf dan ibtidak lah. Tapi ada juga kekurangan Al-Quran ni. Kekurangan sebab kita lah kan, dia tak ada tanda-tanda untuk tajwid, dekat mana panjang, dekat mana nak idgham semua. Bro menghadapi sedikit kesulitan lah dengan Al-Quran yang terbitan Telaga Biru ni. Waktu pergi jalan ke kedai buku tu, jumpa Al-Quran yang macam ni. Dia pun ada wakaf dan ibtidak, tapi terbitan Karya Bistari dan saiznya kecil daripada ni lah. A5 ni lebih mudah lah untuk kita bawa ke mana-mana kan, mobile lah, berbanding dengan A4 ni lebih sesuai untuk baca di dalam rumah. Al-Quran ni juga ada terjemahan, ada panduan wakaf dan ibtidak, dan dia juga ada tajwid. After few while baca Al-Quran yang ini, yang tak ada tanda tajwid ni, sukar sikit lah. Jadi bro terpaksa go back kepada Al-Quran yang lebih kecil ni. So sambil baca Al-Quran kecil ni, terfikir jugalah nak cari Al-Quran lebih yang ada faktor panduan wakaf dan ibtidak, ada tajwid dan juga bersaiz A4. Jumpalah Al-Quran Amazing. Yang ni juga terbitan Karya Bistari. Al-Quran ni memang amazing, tapi dia berat sikit. Salah satu sebab dia ialah dia macam selalunya ayat Al-Quran tu dua muka surat kan, yang ni satu muka surat satu. Lepas tu kemudian dia ada cerita-cerita. Nanti kita cerita apa benda-benda kat sini. So nanti kita cerita apa kelebihan Al-Quran Al-Karim Amazing terbitan Karya Bistari. Okay, ini ialah Al-Quran Al-Karim Amazing terbitan Karya Bistari. Ini adalah Al-Quran yang menepati keperluan bro buat masa ni lah. Sebabnya ialah saiz dia A4. Kemudian dia ada terjemahan. Ketiganya, dia ada tanda berwarna untuk tajwid, ya. Dan yang keempat, dia ada panduan untuk wakaf dan ibtidak. Jadi dia ada 4 ciri-ciri yang bro carilah dalam Al-Quran. Istimewanya tentang Al-Quran ni, dia ada huraian tentang verses yang di sebelah muka surat ni, di sebelah sini lah. Yang ini dari segi tafsir dia, dia huraikan tentang ayat-ayat terpilih yang di sebelah muka surat ini. Dan kemudian dia juga ceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan lah. Selain pada tu, yang ni memang kita ada standard terjemahan. Contoh lagi satu macam ni surah ke-6 ayat 158 hingga 165. Di sini ada terjemahan dia. Dan di sebelah muka surat ni, dia ada tafsir untuk ayat-ayat yang terpilih. Ini ada huraian tafsir dia. Kemudian ni cerita-cerita pasal hadis-hadis yang berkaitan dengan verses yang sebelah sini. Okey, kalau kita tengok tab yang berwarna ni, dia ada segmen macam akidah, tarapi Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul, sirah Nabawi, muamalah.
So dia ada 7 bahagian: ibadah, muamalah, akidah, sirah nabawi, kisah Nabi dan Rasul, Asmaul Husna dan terapi Al-Quran. Contoh kisah Nabi dan Rasul ni, dia bila dihuraikan tentang surah Al-Baqarah ayat 49 hingga 47, dia akan tafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah Nabi dan Rasul. Contohnya macam ni, dia akan cerita pasal Nabi Musa yang menasihati kaumnya yang menyembah anak lembu. Kemudian yang ini dia akan huraikanlah tentang kisah Nabi Musa tu. Okay, kalau kita tengok segmen ibadah pula, yang ini surah Al-An'am ayat 69 hingga 73. Dia pilih tafsiran untuk perintah untuk melakukan solat. So adalah cerita dia, terjemahan tentang mendirikan solat dan bertakwa pada Allah. Kemudian dia ada cerita, dia tafsirkan lagi, huraian tafsir. Kemudian ada hadis-hadis lah tentang kepentingan dirikan solat, keperluan mendirikan solat dan semuanya tu lah. Lagi satu yang saya suka Al-Quran ni sebab dia ada terjemahan dia, terjemahan ayat ke ayat terjemahan ayat ke ayat. Kemudian dia ada juga terjemahan untuk setiap phrase tau. Contoh wama, apa maksud dia wama, and then ala. So kita macam tahun kan, maksud dia bertakwa. So ada momen yang macam kita came across certain phrases tu yang kita rasa macam ni phrase ni kita biasa dengar, tapi apa maksud dia? So kalau kita cari kat sini, macam kita tak tahu mana satu phrase tu kan. Contoh macam hari tu bro ada baca, ada 2 kali keluar satu perkataan ni, nama kawan baik bro lah. So tapi bila nak cari dalam terjemahan tu macam tak tahu apa maksud dia kan. Yang ini syahidan. Okey, satu. Kemudian dalam ayat yang sama ada lagi satu, syahidan. So bila nak cari kat sini macam tak tahu yang mana satu syahidan. Jadi bila ada Al-Quran ni, tahulah syahidan maksud seorang saksi. Dan bila kita tengok kat sini, syahidan juga maksud dia saksi lah, sebagai saksi. So kita boleh tahulah syahidan tu bermaksud saksi. Cuma satu perkara tentang Al-Quran ni, kita kena biasakan baca phrases tu yang tak bersambung, yang menjarak-jarak dia. Contoh macam kalau surah Yasin ni kan, selalu kalau Al-Quran biasa dia kan dekat kan, wal Quranil Hakim. Al-Quran ni kita ni wal Quran ni, tapi kita tak nampak sambungan dengan lam. So kena biasa macam kita kena lompat kan. So itu satu je lah tentang Al-Quran ni yang kena biasakan. Yang pentingnya kena biasa baca Al-Quran lah kan. Jadi kalau ada siapa yang ingin cari Al-Quran yang bersaiz besar A4, kemudian dia ada terjemahan, ketiganya ada panduan untuk tajwid, dan keempat panduan wakaf dan iktidak. Kemudian dia ada huraian tafsir ayat-ayat terpilih dan juga hadis-hadis yang menyokong. Bolehlah dapatkan Al-Quran Al-Karim Amazing terbitan Karya Bestari. Kalau tak nak yang besar macam ni, yang 30 juzuk dalam ni, boleh dapatkan yang dipecah-pecahkan, dijilidkan kepada beberapa jilid. So itu ajalah sharing tentang Al-Quran ni. Harap bermanfaat kepada semua dan moga kita rajin membaca Al-Quran, insya-Allah. Every day